9.30 pagi. Baiklah, sudah tiba waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan slot Roger Labuan FM. Dan seperti biasa, 9.30 pagi ini kita akan bersama dengan Dr. Ismuni Bohari, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan, yang saya telah pun dapatkan beliau di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi Randy. Apa khabar ni Doktor? Sihat Doktor? Alhamdulillah Randy. Okey Doktor, kita akan teruskan dengan soalannya, di mana satu kes positif COVID-19 dicatat semalam, dan boleh Doktor jelaskan dengan terperinci status COVID-19 di Labuan pada ketika ini. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga Labuan yang saya hormati. Pada pagi ini sekali lagi saya ingin berkongsikan kepada semua warga Labuan berkenaan dengan status COVID-19 di Labuan ini sehingga pada hari ini. Jadi kalau kita melihat kepada status kedudukan sekarang seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Ketua Pengarah semalam, sehingga semalam kita mencatatkan total kes 1919 kes pada waktu ini, di mana semalam kita menambah satu kes daripada kluster titian. Jadi kalau kita melihat kepada keseluruhan 10 bulan pertama tahun lepas kita mencatatkan 27 kes, dan selepas itu kita mencatatkan 1892 kes secara keseluruhan. Jadi semalam kita hanya mencatatkan satu kes, iaitu daripada kluster titian, iaitu di kawasan Kampung Muslim. Itu adalah kes malam. Untuk ketahuan semua, dalam masa 3 hari kita telah pun agak kurang kes, tetapi kita akan jangkakan peningkatan kes pada hari ini, terutama apabila kita membuat pengesahan kepada kluster kes-kes di kluster Jalan Mustafa, iaitu melibatkan Institut Latihan Perindustrian. Dan itu kita mencangkakan peningkatan kes sekarang ini untuk keseluruhannya. Jadi kalau kita melihat kepada kedudukan di hospital pada pagi ini, kes semalam kita telah menyembuhkan 24, discharge daripada hospital, menjadikan kes discharge keseluruhan adalah 1839 kes, dan pertambahan satu kes malam menjadikan jumlah kes aktif di hospital pada waktu ini adalah 70 kes secara keseluruhan. Dan keseluruhan 70 kes ini adalah penularan tempatan, di mana ada 6 lagi, ada 5 yang berada di ICU sekarang dengan 3 memerlukan alat pernafasan. Dan untuk pengetahuan semua, kita sudah ada 10 kematian di Labuan ini disebabkan oleh COVID itu sendiri. Jadi kalau kita melihat kepada saringan, semalam kita melihat kepada kemasukan, kita menerima 693 kemasukan semalam, di mana untuk feri dan bot laju kita menerima 493 kemasukan, manakala untuk airport kita hanya mencatatkan 43 kemasukan semalam, manakala untuk kapal laut kita mencatatkan 157 kemasukan semalam melalui program sign on and sign off. Dan untuk ujian pula, untuk ujian pengesahan PCR, kita telah pun mengambil 44,071 sampel daripada bulan Oktober tahun lepas, di mana daripada jumlah ini yang masih lagi pending di makmal di Kuala Lumpur adalah 122 sampel sahaja, manakala sampel-sampel lain telah pun diketahui keputusannya, termasuk yang akan diumumkan pada hari ini. Dan semalam juga kita telah mengambil RTK rapid test untuk antigen, di mana kita telah mengambil 330 dan ada 4 kes yang telah positif semalam untuk keseluruhannya. Itu adalah untuk kedudukan kes-kes, manakala untuk kluster, kita ada 4 kluster titian semalam menambah 1, menjadikan kes ini 83 kes di kluster titian. Kluster Hujung Pasir semalam tidak menunjukkan pertambahan kes, tetapi di sini kita telah ada 75 kes dan kita tengah memerhati terutama untuk generasi keempat untuk memastikan Hujung Pasir ini dapat dihentikan. Manakala untuk J Bandar semalam tidak menunjukkan apa-apa kes, tetapi kita masih memerhati lagi, terutama untuk melihat kepada kawalan untuk ke generasi kedua. Manakala kluster Jalan Mustafa adalah kluster yang merupakan kluster yang sangat aktif, di mana kluster ini baru saja kita ada 14 kes, dan hari ini kita menjangkakan beberapa kes akan diumumkan melalui kluster ini, terutama apabila saringan yang kita buat hari itu telah pun kita ada probable case dan akan
disahkan mungkin hari ini dan esok. Jadi secara keseluruhannya itu adalah kedudukan kita pada waktu ini untuk keseluruhan di Labuan sehingga pagi ini, Randy. Ya, doktor. Dan di sini ingin bertanya juga ya. Semalam telah bermula sesi persekolahan, tetapi adakah pihak kesihatan turut membuat pemantauan di sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran secara bersemuka? Adakah mengikut SOP atau sebagainya, doktor? Boleh doktor jelaskan? Silakan, doktor. Okey, terima kasih Randy. Untuk persekolahan kami sebenarnya memang mengikuti dan memantau pelaksanaan SOP di sekolah-sekolah itu sendiri melalui pasukan sekolah kami. Dan untuk mengetahui semua SOP telah dibangunkan sendiri oleh Jabatan Pelajaran, dan kami adalah tugasan kami di sini adalah untuk memastikan kepatuhan kepada SOP tersebut dan juga untuk memberi nasihat kepada KPM, terutama untuk memastikan SOP tersebut bersesuaian dengan keadaan sekolah masing-masing. Itu adalah tugasan kami di sini, di mana penguatkuasa kami dan juga pegawai-pegawai teknikal kami akan meneliti kepada keseluruhan SOP tersebut dan juga implementasinya di sekolah-sekolah, dan bagaimana pihak KPM menyesuaikan SOP ini dengan keadaan terkini. Semalam juga saya telah pun melawat ke Sekolah Menengah Labuan, dan alhamdulillah pematuhan agak baik, walaupun ada beberapa perkara yang kami telah bincangkan bersama dengan pihak pengurusan sekolah untuk diambil tindakan untuk memastikan kesiapsiagaan dan juga kawalan di sekolah itu bertambah baik. Dan untuk mengetahui semua, bukan pihak kami saja, semua jawatan-jawatan kuasa bencana telah pun membantu pihak sekolah ini, dan insya-Allah kami akan terus memantau melalui unit pasukan sekolah kami untuk memastikan kepatuhan ini, dan juga membantu pihak sekolah untuk memastikan kawalan-kawalan dan juga penyebaran COVID ini dapat dihentikan dan tidak berlaku di sekolah. Randy. Ya, doktor. Dan suka juga saya ingin bertanya di sini, doktor, mengenai produk-produk yang dijual pada ketika ini. Bermacam-macam produk kesihatan untuk mencegah COVID-19 ni diiklankan, doktor, terutama sekali di media sosial. Jadi, boleh doktor memberikan sedikit komen mengenai perkara ini, doktor? Silakan, doktor. Okey, terima kasih Randy. Saya menyeru pada warga Labuan, janganlah percaya kepada apa-apa yang ada mengenaan dengan produk-produk kesihatan tersebut. Untuk mengetahui semua, produk-produk kesihatan perlu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dahulu. Kita kena ada kod dia sendiri dan kena memastikan produk-produk itu telah pun disahkan okey. Tetapi untuk COVID itu sendiri buat masa ini, apa yang penting adalah pemakanan sihat, dan kita memastikan diri kita cergas dan fitness kita dijaga sewaktu COVID itu sendiri. Tidak ada yang menyatakan bahawa ubat ini superior dan ubat ini untuk mencegah, sepatutnya tidak ada macam itu. Tetapi sekiranya untuk mengambil vitamin untuk memastikan kekuatan badan, itu tidak ada masalah. Tetapi sila pastikan berhubung dengan bahagian farmasi Jabatan Kesihatan Labuan untuk memastikan setiap produk-produk kesihatan itu berdaftar atau tidak. Disebabkan ada sekiranya tidak berdaftar, besar kemungkinan produk-produk tersebut tidak selamat. Mungkin produk-produk tersebut ada steroid ataupun ada racun-racun lain yang boleh memudaratkan badan kita sendiri. Jadi oleh sebab itu, saya punya nasihat saya kepada warga Labuan adalah untuk sekiranya ada produk-produk macam ini, sila berhubung dengan bahagian farmasi Jabatan Kesihatan Labuan untuk mendapat khidmat nasihat ini. Ya, itulah, doktor. Dan bukan apa, kita ingin bertanya sendirilah kepada yang lebih pakar kan, dan memang perlu kepada produk-produk itu mendapat, terutama sekali produk kesihatan, produk kecantikan untuk muka dan sebagainya, perlu mendapat kelulusan daripada KKM sendiri. Okey, doktor. Doktor, akhir sekali, nasihat sekali lagi, doktor, kepada seluruh warga Labuan khasnya dan juga yang sedang menyaksikan pada ketika ini untuk sama-sama sekali lagi berganding bahu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ni. Silakan, doktor. Okey, terima kasih Randy. Pertama kalinya Randy, saya ingin memaklumkan semula kawasan-kawasan merah untuk kita maklumkan bahawa pada waktu ini kawasan merah adalah kawasan subzon 1 dan subzon 3, di mana sehingga semalam 14 hari terakhir subzon 1 ada 55 kes, manakala subzon 3 ada 42 kes. Dan dalam yang sama untuk subzon 2 kita dah pun pergi ke orange, di mana subzon 2 ada 23 kes sepanjang 14 hari yang lepas, manakala subzon merah kita ada 27 kes sepanjang 14 hari yang lepas.
Yang subzone yang terbaik pada waktu ini yang paling kurang kes adalah subzone 5 dengan keadaan dengan kes yang dicatatkan di kawasan ini adalah 4 kes sepanjang 14 hari yang lepas. Jadi harapan saya adalah supaya komuniti di kawasan subzone ini memastikan kepatuhan untuk memastikan mereka ini berada dalam kesiapsiagaan yang baik. Dan kawasan-kawasan kalau kita tengok sekarang kes naik di seluruh Malaysia, walaupun di Labuan ini kes berkisar kepada 1 dan 2 angka, kita juga masih dalam keadaan yang perlu untuk memastikan kesiapsiagaan kita, kepatuhan kita di tahap maksimum disebabkan oleh risiko penularan kita di Labuan ini masih amat tinggi. Antara risiko yang paling tinggi adalah penularan dalam keluarga. Ini adalah paling tinggi sebab kalau kita tengok beberapa keluarga, banyak keluarga yang satu keluarga 10, 12, 15 orang terpaksa ditempatkan di hospital disebabkan oleh jangkitan. Dan ini adalah disebabkan oleh program-program yang dijalankan dalam keluarga itu sendiri, norma baru tidak dijalankan dan agak banyak yang disebabkan oleh keadaan rumah yang agak sesak menyebabkan penularan sangat tinggi. Oleh sebab itu, amat-amat penting untuk kita membuat pematuhan kepada norma baru, kesedaran terutama untuk sanitasi kendiri, kebersihan kendiri, tempat tinggal dan kebersihan tempat tinggal. Itu adalah yang paling utama yang perlu kita titik beratkan untuk memastikan penularan itu yang paling dapat dikurangkan. Terutama penggunaan mask dan juga sanitasi di kawasan rumah itu sendiri. Yang kedua adalah rentas sendiri. Kalau kita tengok tadi masih banyak kemasukan-kemasukan ke Labuan ini. Penetapan ujian RT antigen dalam masa 3 hari sebelum kemasukan hanya berupaya untuk mengenal pasti kes 50 ke 80%. Manakala kita ada 20 ke 50% lagi yang boleh cicir. Oleh sebab itu, pengembara sendiri perlu memastikan mereka menjaga kesihatan kendiri. Kalau boleh kuarantinkan kendiri dan sekiranya ada gejala cepat-cepatlah ke klinik kesihatan. Kalau ada golongan berisiko, lindungilah dengan mengasingkan diri kita daripada mereka. Yang ini memerlukan kerjasama daripada individu itu sendiri, daripada komuniti, daripada swasta dan juga agensi kerajaan. Yang seterusnya, pintu masuk kita adalah seluruh Labuan. Satu pulau, itu adalah pintu masuk kita. Jadi agak mustahil penguatkuasa boleh membuat pemantauan keseluruhan Labuan ini dalam masa 24 jam. Oleh sebab itu, Jawatankuasa Bencana Labuan telah menetapkan pintu masuk laut hanyalah di kawasan terminal antarabangsa dan terminal feri. Buat masa ini banyak kemasukan melalui pelbagai pintu yang dikhawatiri menyebabkan penyebaran kes. Kita tak tahu orang asing ke, daripada kapal ke, daripada mana. Oleh sebab itu, individu-individu, komuniti, industri termasuk perkapalan dimohon untuk memberi kerjasama dengan memastikan tiada kemasukan di pelbagai pintu. Individu juga boleh membantu untuk memaklumkan kepada penguatkuasa sekiranya ada petanda kemasukan selain daripada pintu utama, untuk kita memastikan kita dapat membendung penularan COVID-19 ini. Telah banyak kes yang kita kesan melibatkan kemasukan di pintu masuk tidak rasmi ini dan kita sebaik-baiknya untuk mengurangkan terus ataupun tidak ada kes-kes yang ketiga melalui pintu-pintu ini. Oleh sebab itu kita memohon untuk semua kita sama-sama menjaga Labuan ini. Dan seterusnya beberapa industri masih dibuka untuk kesinambungan ekonomi sedia ada. Oleh itu pihak kami memohon semua industri ini yang telah pun diberi kelulusan oleh pihak agensi, central agensi mematuhi sepenuhnya SOP yang telah ditetapkan dan membantu untuk mengurangkan pergerakan. Pergerakan yang banyak juga pada waktu ini menyumbang kepada kes. Dan untuk mengetahui semua, apa yang kita dapat pada hari ini, kes yang pada hari ini adalah kes yang adalah event yang telah berlaku keadaan 2 minggu lepas. PKP ini kita akan hanya dapat impaknya selepas 2 minggu. Oleh sebab itu, kalau kita mengurangkan pergerakan sekarang ini, selepas PKP nanti baru kita akan dapat impact untuk memastikan pengurangan kes itu sendiri. Dan yang terakhir pada saya pada hari ini, saya ingin sekali lagi memaklumkan kepada warga Labuan, virus COVID-19 tidak berjalan. Mereka tidak ada kaki, mereka tidak boleh berjalan. Mereka ini adalah sangat lemah, tetapi kita yang menguatkan dia. Macam mana kita menguatkan virus COVID ini? Mereka tidak bergerak, mereka statik, tetapi kita yang membawa kita berjalan, mereka ni berjalan. Kita yang menjaja, kita yang membawa COVID ini ke mana tempat. Kalau kita berhenti, mereka akan stay di satu tempat dan dalam masa 24 jam ke 48 jam besar kemungkinan mereka akan mati.
Oleh sebab itu, kalau kita boleh mengurangkan pergerakan, kurangkanlah. Ini adalah tanggungjawab kita bersama, individu, keluarga, komuniti, jabatan kerajaan, swasta dan semua. Sebab seperti mana yang saya maklumkan tadi, kesan PKP kita hanya boleh melihat 2 minggu selepas ini. Jadi oleh sebab itu, jadi buat masa ini, inilah masa yang paling-paling baik untuk kita fight virus ini dengan mengurangkan pergerak kita, stay at home dan jaga diri kita sendiri, jaga keluarga kita dan jaga komuniti kita. Itu saja daripada saya pagi ini, Randy. Dan Ya. saya ucapkan ribuan terima kasih sekali pada RTM dan kepada semua warga Labuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ismuni untuk perincian itu tadi, dan semoga kita semua dapat mengambil intipati apa yang cuba disampaikan oleh doktor tadi. Ingat, virus itu tidak berjalan, tetapi kita kena mematikan virus itu dengan tidak melakukan perkara-perkara seperti yang telah ditetapkan dalam SOP. Baiklah, berada seketika kembali selepas ini.